Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada ya. Okay, bersama saya Cikgu Asmah binti Yunus dari Sekolah Menengah Skudai Johor Bahru. Jom jelajah fakta bab 2 semester 1 dengan tajuk pengeluaran ya. Okey. Yang lepas cikgu telah kongsikan jelajah fakta bab 1 ya. Perniagaan dan persekitarannya. Kali ini cikgu kongsikan jelajah fakta bab 2 ya. Okey, jadi bila masa ya ataupun bilakah masa yang sesuai anda nak gunakan jelajah fakta ini ya? Anda boleh gunakan sebelum anda belajar bab ini dan selepas anda habiskan belajar bab ini ya. Okey, jadi untuk peringkat awal dapat gambaran secara keseluruhan apa yang anda nak belajar dan akhirnya anda dapat cover ya, sama ada fakta khusus atau fakta tidak khusus dalam bab ini ya. Okey, kita mulakan dengan subtopik yang pertama. Okey. Subtopik yang pertama adalah peranan pengeluaran ya. Okey, ada 4 peranan pengeluaran. Yang pertama, menghasilkan barang dan perkhidmatan. Yang kedua, penukaran input kepada output. Yang ketiga, memenuhi kehendak dan keperluan. Yang keempat, memaksimumkan keuntungan ya. Okey, jadi cikgu mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ya. Kita berada di bulan Ogos sekarang ya. Okey, jom kita teruskan untuk subtopik yang seterusnya. Okay, kita pergi kepada subtopik seterusnya iaitu evolusi pengeluaran ya. Dalam tajuk ini anda perlu kenal pasti evolusi yang bermula dengan revolusi industri sehinggalah kepada revolusi teknologi maklumat dan komunikasi yang berlaku pada tahun 1990-an di Malaysia ya. Okey. Jadi pada ketika era-era evolusi itu anda kena ataupun anda perlu mengenal pasti beberapa nama ya. Seperti contohnya pada masa revolusi industri ada Adam Smith, pada pendekatan ketika pendekatan saintifik ada Frederick Taylor. Kemudian pada ketika evolusi pengeluaran era hubungan manusia ada kajian Houghton ya dan seterusnya ya. Okey. Next. Kita ke subtopik yang seterusnya iaitu cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran ya. Okey, ada 4. Yang pertama, sumber semakin berkurangan. Yang kedua, menekankan peningkatan kualiti secara berterusan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang berterusan. Dan yang keempat, keprihatinan terhadap isu alam sekitar ya. Okey, bagaimana caranya anda nak menggunakan bahan jom jelajah fakta ini? Anda sambil mendengar, anda boleh mencatat ya, ataupun sambil mendengar anda mencatat dan terus menulis ya fakta-fakta tersebut ya. Belajar secara berulang-ulang kali ya. Okey, untuk meningkatkan daya ingatan anda terhadap fakta-fakta tersebut. Okey, kita teruskan. Subtopik seterusnya adalah proses pengeluaran ya. Ada 4 proses pengeluaran. Cikgu minta pelajar jangan tertukar dengan proses perniagaan. Okey, yang pertama kita ada input. Yang kedua kita ada proses transformasi. Yang ketiga kita ada output. Yang keempat kita ada maklum balas ya. Okey, itu adalah 4 proses pengeluaran. Kita teruskan. Topik seterusnya iaitu jenis reka bentuk pengeluaran. Okey. Ada berapa? Ada 3. 1 simplification, 2 standardization dan yang ketiga adalah modular ya. Cikgu ulang, simplification,
standardization dan juga modular ya. Kita teruskan. Subtopik seterusnya itu jenis pengeluaran ya. Kita ada 3 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran mengikut tempahan. Yang kedua, pengeluaran secara masa. Yang ketiga, pengeluaran secara berkelompok. Okey, cikgu beri peringatan, jangan tertukar dengan susun atur proses pengeluaran ya. Biasanya kebanyakan pelajar sering tertukar antara jenis pengeluaran dengan jenis susun atur pengeluaran. Okey, tolong pastikan anda tidak tertukar fakta. Okey, next. Kita pergi kepada subtopik jenis susun atur pengeluaran ya. Jadi ada berapa pula kali ini? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 jenis susun atur pengeluaran. Yang pertama, jenis susun atur secara tetap. Okey, anda lihat pelajar di situ ada perkataan secara. Okey. Yang kedua, susun atur secara proses. Yang ketiga, susun atur secara produk. Dan yang keempat, susun atur secara selular. Ya, jadi ada 4 jenis susun atur pengeluaran. Okey, kita teruskan. Pelajar-pelajar, kita teruskan dengan objektif pemilihan lokasi kilang ya. Ada berapa? 4. Okey, yang pertama, meningkatkan potensi pengeluaran. Yang kedua, menjimatkan kos. Yang ketiga, memilih kriteria yang relevan. Dan yang keempat ya. Okey, yang keempat, menggunakan model letakkan. Cikgu ulang. Pertama, meningkatkan potensi pengeluaran. Yang kedua, menjimatkan kos. Yang ketiga, memilih kriteria yang relevan. Dan yang keempat, menggunakan model letakkan. Okey, kita teruskan untuk faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang. Okey, anda tengok di sini ada 1 di sini. Betul ke ada 1 ya? Okey, sebenarnya, okey, mari kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Okey. Yang pertama, bekalan tenaga buruh. Yang kedua, kos sistem pengangkutan. Yang ketiga, pengguna dan pasaran. Yang keempat, faktor persekitaran. Yang kelima, bahan mentah. Yang keenam, saiz dan kos tanah. Yang ketujuh, peraturan dan kawalan undang-undang ya. Dan yang ke-8, jarak antara lokasi dengan tempat kemudahan ya. Okey. Alright, kita teruskan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, itulah tadi ya sebahagian daripada fakta khusus dan fakta tidak khusus yang terdapat dalam bab 2 ya. Okey, jadi cukup untuk kali ini, setakat ini. Kita jumpa lagi dalam next jelajah fakta bab 2, part 2 ya, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih, salam sejahtera.